Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man ya. Kenyataan media dikeluarkan di laman Facebook beliau ya. Yang saya lihat kenyataan ini didendangkan setiap hari agar rakyat percaya ya. Yang mana perkara ini adalah berkenaan dengan isu peruntukan pembangkang ya. Dan kita tahu ya, tiap-tiap hari pihak pembangkang meroyan dengan isu ini dengan hujah-hujah yang pada saya ya, menipu rakyat, membohong rakyat, hipokrit dan terlalu egois lah puak-puak ini. Jadi saya lihat ya kenyataan dikeluarkan ini yang dikeluarkan di laman Facebook beliau sendiri ya. Dia kata apa tahu? Siapa nak peruntukan, sokong kerajaan kita bagi peruntukan. Inilah gaya politik rimba yang diteruskan oleh kerajaan hari ini, di mana reformasinya telah berunding namun tetap sama. Sewaktu saya menjadi wakil rakyat sekitar tahun 1999 dulu, langsung tiada satu sen peruntukan untuk rakyat kepada ahli parlimen pembangkang. Pembangkang bersama-sama rakyat pada ketika itu bangkit mendesak supaya diubah sistem rimba dengan agenda reformasi. Kecewanya pada hari ini, reformasi telah berkubur. Berbeza dengan negeri-negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional, peruntukan diagih tidak mengira blok, kerajaan maupun pembangkang tanpa perlu berunding. Begitu juga yang kita amalkan di Kerajaan Perikatan Nasional dalam tempoh di peringkat pusat. Ini kerana kepentingan rakyat, kita iktirafkan sistem dalam negara. Ini kata Tuan Ibrahim Tuan Man di laman media Facebook beliau ya. So, saya nak ambil beberapa poin berkenaan dengan isu ini ya. Yang pertama isu rundingan ya. Saya langsung jawab di sini. Isu rundingan saya rasa setiap masa dalam parlimen dah berulang-ulang kali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jelaskan perlu pergi buat rundingan dengan cara mudah saja untuk mendapatkan peruntukan itu bagi ahli parlimen pembangkang dengan timbalan Perdana Menteri dua, iaitu Datuk Seri Fadilah. Jadi perkara ini sebenarnya belum dibuat, bukan dah dibuat. Yang pergi berjumpa dengan Datuk Seri Fadilah waktu itu adalah Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Taqiyuddin Hasan ini dia adalah ketua WIP, tetapi dia bukan ketua pembangkang, dia juga bukan presiden parti. Kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi pembangkang untuk mendapatkan peruntukan itu perlu kita lihat teliti apa sebenarnya yang perlu pembangkang buat untuk mendapatkan peruntukan mereka. Bukan main bagi duit macam tu, itu duit rakyat. Jadi perkara ini tidak dilakukan oleh mereka. Ini hakikatnya Muhyiddin tak datang, Hamzah Zainuddin tak datang, Hadi tak datang. Tapi wakil yang mereka hantar adalah tu Taqiyuddin Hasan. Begitu juga Syed Saddiq. Syed Saddiq tidak boleh pergi berunding sendiri juga. Padahal Syed Saddiq ini ketua parti. Jadi ini asas dia. Asas dia kena pergi berunding. Jadi dalam isu ini saya akan rangkumkan sekali lagi nanti apa yang diulaskan ini. Yang mana apabila dia kata reformasi telah hilang ataupun telah berkubur, itulah jawapan dia berkenaan dengan isu untuk mendapat peruntukan itu. Tidak ada dalam agenda untuk mereka menyokong kerajaan kalau mereka nak ambil peruntukan itu, tetapi perlu rundingan. Rundingan ini mereka tak buat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak menceritakan kerajaan mereka ya, kerajaan negeri mereka yang mana mereka kata bagi peruntukan ya kepada ahli parlimen, kepada adun ya, bukan ahli parlimen, di setiap negeri mereka. Saya nak beritahu ya, di Kedah adun pembangkang cuma ada 3 tau. Di Terengganu kosong, tak ada adun pembangkang. Di Kelantan ada 2, di Perlis ada 1. Jadi mereka nak bagi atau tidak ya bajet kepada 3 adun ini baru 6 orang kawan-kawan. Jadi dia dendangkan lagu ini konon-kononnya mereka sangat baik di negeri kepada pihak pembangkang ni. Sebenarnya mereka dah tahu pihak pembangkang yang ada di negeri mereka ini tidak mempunyai kekuatan, dan kalau mereka bagi pun peruntukan tidak akan menjejaskan kerajaan negeri mereka. Ini taktik politik ya yang dia cuba putar alamkan. Cuma 6 orang. Di negeri PAS ni pembangkang hanya ada 6 orang. Di 4 negeri ini ya. Jadi dia mendendangkan konon-kononnya mereka ni demokrasi sangat bagus bagi. Mereka yakin bahawa mereka duduk di kerajaan negeri itu tak tumbang. Manakala Terengganu langsung tak ada adun kita di sana. So macam mana dia nak pergi cerita ni?
Lepas itu, yang ketiga ni, saya nak ulas berkenaan dengan apabila dia kata, apabila dia berada di kerajaan pusat, ya, dia juga memberi, ya, peruntukan kepada pembangkang, ya, tak kira blok, ya, dan tak perlu berunding, ya. Rakyat bukan bodoh untuk melihat apa yang Tuan Ibrahim Tuan Man ini nak cakap, ya. Apabila, ya, Kerajaan Perikatan Nasional itu berjaya mereka buat dengan melalui langkah seretan itu, peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, ya, terus disekat. Tak ada. Selama Muhyiddin jadi Perdana Menteri itu, pembangkang tidak ada peruntukan. Mana suara Tuan Ibrahim Tuan Man waktu itu? Tak payah dia nak cerita tentang reformasi. Dia sendiri duduk dalam kerajaan, jadi menteri, senyap-senyap, tidak pun menyebut reformasi, tidak pun menyebut kasihan pihak pembangkang dalam COVID lagi. Dalam keadaan rakyat tengah susah lagi. Paling banyak susah rakyat adalah di waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri itu. Tetapi pihak pembangkang tidak dapat pun peruntukan. Waktu itu sepatutnya kita bagi peruntukan. Hari ini kalau tak bagi, rakyat hiduplah. Rakyat boleh keluar cari duit, rakyat boleh makan. Tapi waktu itu kamu tak bagi. Sedangkan itu adalah waktu yang sangat penting. Dan tidak dibagi. Jadi daripada mana asasnya Tuan Ibrahim Tuan Man kata mereka bagi? Tak ada. PAS tidak ada menyokong agenda untuk memberi pembangkang waktu itu, yaitu Pakatan Harapan, untuk mendapatkan bajet. Ini adalah ilham di antara Perdana Menteri yang ada hari ini, Datuk Seri Ibrahim, dengan Perdana Menteri yang lepas, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana apa? Kerana mereka nak ngukuhkan kerajaan. Kerana mereka takut apabila Muhyiddin tumbang, sebentar lagi Ismail Sabri pula tumbang. Jadi kita nak mengekalkan kerajaan itu supaya tidak tumbang, maka kita menjalankan satu MOU, yaitu kalau Muhyiddin dan Perikatan Nasional mereka tu PAS dan Bersatu nak tarik sokongan, kita move on. Masih lagi jadi kerajaan. Jadi kerana kita masih ada 100 lebih kerusi waktu itu, maka kerajaan itu bertahan sehingga pilihan raya, yaitu PRU ke-15 itu. Sebab itu pihak pembangkang waktu itu dapat peruntukan sedikit. Tetapi bukan daripada agenda PAS, bukan daripada agenda Muhyiddin, bukan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Betul, Ismail Sabri itu berada di situ, tetapi pun dah nyawa-nyawa ikan. Kerana Muhyiddin dah ditumbangkan oleh diri mereka sendiri, bukan Kerajaan Pakatan Harapan yang tumbangkan Muhyiddin. Jadi di sini, jadi dia tak payah nak cerita, ya, berkenaan dengan isu ini. Dia cerita lagi yang terakhir, apabila dia kata dulu dia jadi wakil rakyat tahun 1999. Parti Keadilan pun samalah. Parti Keadilan daripada zaman mereka jadi kerajaan, zaman dahulunya tahun 1998, zaman UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan, ada kita dapat, tak dapat juga. Tak ada pun kita merungut. Kenapa nak diungkit yang dah lepas-lepas tu? Kita cerita yang hari ini. Hari ini yang PAS nak cerita, mereka tak dapat peruntukan dan mereka nak terus dapat. Tetapi bagaimana pembangkang dapat? Mereka pusingkan ceritanya. Itu saya kata. Dalam isu ini, dia nak cerita kerajaan negeri mereka bagi duit kepada adun-adun pembangkang. Di Terengganu dia nak bagi dekat siapa? Dekat hantu. Di Perlis hanya ada satu. Mereka tak bagi pun tak jadi masalah, mereka bagi pun tak jadi masalah. Sama juga di Kedah, sama juga di Kelantan. Di Kelantan ada dua. Mereka nak bagi pun kerajaan Kelantan itu tak tumbang, mereka tak bagi pun kerajaan Kelantan itu begitulah. Samalah di Kedah. Kerajaan pusat hari ini. Sebab itu Datuk Seri Ibrahim kata, buat apa bagi peruntukan dengan ahli parlimen pembangkang ini? Hari-hari balun kerajaan, hari-hari nak kata kerajaan tumbang. Kita bagi duit ke mereka, duit itu bukan untuk rakyat. Dia bagi dekat walaon untuk hasut rakyat. So baik jangan bagi. Nak jaga walaon yang sedikit ataupun nak jaga rakyat yang 32 juta orang itu. Lebih baik. Lebih baik jaga 32 juta rakyat Malaysia ini daripada jaga cerita PAS dan Bersatu ini yang asyik nak merompak kerajaan. Kalau dapat tak apa. Ahli parlimen dan setiap hari
Buka aja parlimen, satu hilang. Buka aja parlimen, satu hilang. Dulu dia kutuk Datuk Seri Ibrahim. Buka aja mulut, bohong. Tapi sekarang ini, PAS bersatu, buka aja mulut, bohong. Buka aja mulut, hilang satu ahli parlimen. Jelas di sini, mereka inilah penipu, pembohong. Jadi saya tak nak ulah panjang, itulah dia ceritanya bahwa tak perlulah Tuan Ibrahim, Tuan Man nak berkokok. Kalau kamu sendiri berada dalam kerajaan, kamu lupa apa yang kamu buat. Dan hari ini kamu nak jelaskan balik kepada rakyat. Rakyat bukan bodoh, rakyat dah nilai apa yang kamu buat. Sekian saja dari saya, sekian, terima kasih.